Selama lebih 4 dekad, Farid Kamil, seorang figura penting dalam dunia hiburan Malaysia, telah memilih untuk mendiamkan diri daripada berkongsi sisi terdalam kehidupannya, sisi yang penuh dengan liku, penderitaan senyap, dan pertarungan batin yang tidak diketahui sesiapa. Di mata umum, beliau adalah seorang pelakon, pengarah dan ikon lelaki idaman yang berjaya. Namun di sebalik senyumannya yang kerap terpampang di kaca televisyen dan layar perak, tersembunyi sebuah kisah yang tidak pernah diceritakan. Kini, setelah 44 tahun dalam kesunyian, Farid Kamil akhirnya membuka mulut. Dan segala yang terbuku selama ini telah mengejutkan seluruh negara. Peristiwa yang menjadi titik perubahan berlaku ketika sesi temu bual khas diadakan sempena ulang tahun ke-20 kerjaya lakonannya. Apa yang pada awalnya disangka sebagai temu bual santai penuh nostalgia berubah menjadi luahan hati yang mengejutkan, menyayat, dan menggetarkan sanubari. Dengan suara yang perlahan namun penuh keyakinan, Farid Kamil menceritakan bahawa sejak kecil lagi beliau menanggung beban emosi dan kesihatan yang tidak pernah dikongsi kepada sesiapa. Tidak kepada media, tidak kepada peminat, bahkan tidak kepada rakan seindustri. Ketika usianya baru mencecah 7 tahun, Farid telah mula menunjukkan gejala penyakit saraf minor yang pada ketika itu tidak difahami oleh sesiapa. Namun beliau memilih untuk mendiamkan diri kerana takut dijadikan bahan ejekan. Tahun demi tahun, penyakit itu semakin menular, mengakibatkan sakit sendi kronik, insomnia, dan kadangkala keletihan yang melampau. Semuanya ditanggung dalam diam, bahkan ketika beliau sedang menjalani penggambaran filem berskala besar seperti Anak Halal atau Ramp It. Di mata pengarah dan penonton, dia tetap memberikan yang terbaik, seorang profesional sejati. Tetapi di balik tabir, tubuhnya kian uzur, rohnya semakin letih. Farid tidak sekadar bergelut dengan kesihatan fizikal, beliau juga menjadi mangsa tekanan psikologi, dipicu oleh tekanan industri hiburan yang tidak pernah tidur. Keinginan untuk sentiasa kelihatan sempurna, untuk mengekalkan imej hero Malaya, menjadi pedang bermata dua. Ketika ramai artis lain memilih untuk mendapatkan sokongan terapi atau berbicara secara terbuka, Farid kekal dalam dunia senyapnya, kerana dia percaya bahawa lelaki sejati harus menahan perit dalam diam. Namun prinsip itu akhirnya memakan dirinya sedikit demi sedikit. Satu pendedahan yang amat menggetarkan ialah tentang bagaimana Farid pernah terfikir untuk berhenti berlakon sepenuhnya selepas kejayaan filem V3 Samseng Jalanan. Ketika itu, penyakit kronik yang menyerang saraf tulang belakangnya semakin memburuk. Namun beliau memilih untuk meneruskan kariernya demi kelangsungan keluarga dan peminat. Beliau tidak mahu peminat kecewa. "Kalau saya rebah, biarlah di atas pentas yang saya cintai," katanya dalam nada perlahan namun berbekas. Kata-kata ini menyebabkan para penonton yang hadir pada malam temu bual itu berdiri memberikan tepukan gemuruh. Bukan kerana simpati semata, tetapi kerana kekaguman yang mendalam terhadap jiwa perjuangan yang begitu luhur. Farid Kamil bukan sahaja seorang pelakon, tetapi juga simbol kekuatan dalam kesunyian. Dalam dunia yang terlalu bising dengan pencitraan, dia kekal sebagai individu yang enggan melacurkan kisah peribadinya demi publicity. Hanya selepas 44 tahun, dia memilih untuk bersuara, dan suara itu menggegarkan. Ia bukan sekadar luahan, tetapi manifestasi bahawa di sebalik tubuh yang semakin sakit, semangatnya masih membara. Kini beliau berdepan dengan pelbagai komplikasi kesihatan. Daripada tekanan darah tidak stabil kepada masalah autoimun yang belum dapat dikenal pasti sepenuhnya. Tubuhnya secara perlahan-lahan menjadi penjara kepada semangat yang besar. Namun beliau tidak mengalah. Apa yang lebih menyentuh ialah bagaimana Farid
tetap memilih untuk memberi inspirasi kepada generasi muda, memberi harapan kepada mereka yang sedang menderita dalam diam, dan memberi makna kepada kehidupan yang mungkin tampak suram. Beliau tidak pernah meminta simpati, tidak pernah mencari perhatian murahan. Sebaliknya, beliau hadir dengan suara yang tulus, suara yang akhirnya bebas selepas 44 tahun terpenjara dalam keheningan. Salah satu momen paling luar biasa ialah ketika beliau menceritakan detik-detik sunyi di hospital saat kesakitan menjalar ke seluruh tubuh, dan hanya suara istri serta anak-anak yang menjadi pengubat. Dalam air mata yang jatuh tanpa segan, Farid mendedahkan bahawa saat itu beliau akhirnya menyadari satu perkara, bahawa hidup ini tidak harus diperjuangkan sendiri. Kita semua perlukan tempat untuk bersandar. Saya terlalu lama cuba jadi tiang kepada semua orang. Sampai saya lupa, saya pun perlukan sokongan, ujarnya. Keberanian Farid Kamil untuk akhirnya membuka segala luka, bukan sahaja menjadi pencerahan kepada para peminat, tetapi juga membuka lembaran baru dalam naratif selebriti di Malaysia. Ia menunjukkan bahawa seorang bintang, walaupun bergemerlapan di langit seni, tetap manusia biasa yang terdedah kepada kesakitan dan kekosongan. Perjalanan hidup Farid adalah lambang kekuatan luar biasa. Kekuatan yang lahir bukan daripada otot atau keperkasaan fizikal, tetapi daripada jiwa yang enggan tunduk walau dilanda badai bertalu-talu. Dan kini, dengan tubuh yang semakin lemah namun semangat yang membara, Farid Kamil terus melangkah, bukan sebagai pelakon semata, tetapi sebagai suara bagi mereka yang memilih untuk diam. Sebuah suara yang akhirnya didengari setelah 44 tahun dikurung dalam sepi. Selepas episod perpisahan yang menyayat hati, kehidupan Farid Kamil berubah secara drastik. Jika sebelum ini ada bahu untuk bersandar, kini segalanya ditanggung seorang diri. Sunyi, sepi, namun penuh tanggung jawab. Hari demi hari, dia bukan sahaja berdepan dengan tubuh yang kian rapuh, tetapi juga dengan amanah besar yang terletak di pundaknya. Membesarkan anak-anaknya tanpa seorang ibu di sisi mereka. Dalam rumah yang semakin sunyi, suara tawa anak-anak menjadi satu-satunya gema yang memecah keheningan. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Farid sudah pun bangkit, bukan untuk ke lokasi penggambaran seperti dahulu, tetapi untuk menyediakan sarapan, menyisir rambut anak perempuannya, melipatkan pakaian sekolah, memastikan baju sukan anak lelakinya tidak tertinggal. Dari bintang film ke seorang ayah tunggal, satu transformasi yang tidak pernah dibayangkan oleh mana-mana penulis skrip, namun inilah naskah hidup yang Farid sendiri lakonkan tanpa latihan, tanpa ulang pengambilan babak. Farid tidak pernah mengeluh. Tangannya mungkin kasar kerana sering memasak, membersihkan rumah, membasuh baju, tetapi tangannya juga tangan yang sama memeluk anak-anaknya erat ketika mereka bermimpi buruk. Malam-malamnya sunyi, hanya ditemani bunyi kipas lama yang berputar perlahan dan degupan jantung yang kadangkala terlalu laju akibat tekanan darahnya yang tidak stabil. Namun di saat-saat itu, dia akan bangkit perlahan dari katilnya, menyelimuti anak-anaknya, lalu memerhati mereka tidur, seperti menonton film yang paling indah pernah ditayangkan dalam hidupnya. Ada malam yang dia menangis diam-diam di dapur, bukan kerana lemah, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Ada waktu dia memasak dengan resipi yang dicipta sendiri, hanya berasaskan apa yang tinggal di dalam peti sejuk. Semangkuk nasi goreng sederhana, tetapi dengan kasih sayang yang lebih pekat dari kicap yang digunakan. Anak-anaknya tidak tahu bahawa ayah mereka pernah hidup di atas pentas glamor. Bagi mereka, ayah adalah wira sebenar yang sanggup datang ke sekolah walaupun dalam hujan lebat hanya untuk menyerahkan buku yang tertinggal. Farid juga menjadi guru di rumah, membimbing anaknya menulis karangan bahasa Melayu, menyemak kerja rumah matematik,
melatih mereka solat berjemaah. Dalam hatinya, tersemat satu azam yang tidak pernah pudar. Aku akan jadikan mereka manusia yang kuat, walaupun ayah mereka semakin lemah. Dalam diam, dia menjahit masa depan mereka dengan benang-benang pengorbanan yang tidak pernah dilihat sesiapa. Setiap perabot kecil di rumahnya kini ada cerita. Sofa lusuh di ruang tamu bukan sekadar tempat duduk. Itu tempat anak bongsunya tertidur ketika demam, di mana Farid berjaga sepanjang malam sambil meletakkan tuala basah di dahi anaknya. Cawan kecil berwarna biru itu tidak pernah dibasuh oleh orang gaji, kerana Farid percaya bahawa mencuci cawan anaknya adalah cara dia menyentuh kehidupan mereka, walaupun dalam hal-hal yang paling kecil. Ada satu hari, ketika Farid terlalu letih dan terjatuh di dapur, anak sulungnya memeluknya dan berbisik, "Ayah, kalau ayah sakit, siapa nak jaga kami?" Soalan itu menumbuk jantungnya lebih kuat dari sebarang penyakit. Dari situ, dia tahu tidak ada ruang untuk mengalah. Walau tulangnya retak, walau jiwanya penat, dia akan tetap bangkit. Kerana mereka, anak-anaknya, adalah naskah baru hidupnya. Film yang dia sendiri arahkan, lakonkan, dan pertahankan dengan setiap nafas yang tinggal. Kini, walaupun tidak lagi berdiri di pentas anugerah, Farid Kamil tetap berdiri di hadapan Singki, di sisi katil anaknya, di pintu sekolah, dengan dada yang syarat tanggung jawab dan mata yang menyimpan seluruh cinta dunia. Orang ramai mungkin tidak nampak, tetapi di setiap sendi tubuh yang sakit, di setiap hela nafas yang tercungap, tersembunyi kisah tentang seorang ayah yang tidak menyerah, walau dunia sudah lama berhenti bersorak untuknya. Dan begitulah Farid Kamil, bukan lagi hanya seorang pelakon yang dicintai ramai, tetapi kini seorang manusia yang sebenar, yang hidupnya adalah skrip agung tentang kasih, luka, dan kekuatan. Sebuah kisah yang belum berakhir. Namun, meskipun Farid Kamil telah membuka sedikit tirai tentang perjuangan sunyinya, masih banyak perkara yang tidak dikatakan, dan mungkin tidak akan pernah dikatakan sepenuhnya. Ada sesuatu dalam cara dia bercakap, dalam cara dia berhenti sejenak sebelum menyebut nama seseorang, atau dalam lirikan matanya yang kadang-kadang seperti mencari sesuatu yang tidak kelihatan, yang membuatkan sesiapa pun yang mendengar ceritanya tertanya-tanya. Apakah yang sebenarnya berlaku di sebalik semua ini? Sesekali, Farid akan termenung lama di beranda rumahnya selepas anak-anak tidur. Lampu-lampu jalan perlahan-lahan malap. Angin malam membawa bunyi anjing menyalak dari kejauhan. Di tangan kirinya ada sebuah buku catatan lusuh yang sering dibawanya kemana-mana, tetapi belum pernah dibuka di hadapan sesiapa. Ramai yang menyangka itu hanya buku skrip atau nota kerja. Namun, mereka yang benar-benar mengenalinya tahu itu bukan buku biasa. Di dalamnya, barangkali terkandung sesuatu yang terlalu pribadi, terlalu dalam. Mungkin surat-surat yang tidak pernah dihantar, atau rahasia yang belum tiba masanya untuk diceritakan. Kehidupannya selepas perceraian kelihatan tenang, terlalu tenang. Terlalu teratur bagi seorang lelaki yang menggalas begitu banyak beban. Farid tidak pernah menyebut sebab sebenar perpisahan, hanya berkata, ada perkara yang tak boleh diperbaiki, walaupun dengan cinta. Dan ayat itu sendiri telah menimbulkan 1000 persoalan. Apakah cinta telah dikhianati? Atau adakah ada sesuatu yang lebih besar dari cinta? Sesuatu yang belum siap untuk dikongsi? Anak-anaknya pun, walaupun nampak ceria, seperti diajar sejak kecil untuk menyimpan sesuatu. Mereka tahu bila harus diam, bila harus senyum di hadapan kamera, bila harus mengalihkan perhatian media. Seolah-olah seluruh keluarga kecil itu hidup dalam sebuah perjanjian diam-diam, perjanjian untuk melindungi sesuatu atau seseorang. Dan dalam diam-diam itu juga,
Ada bisikan tentang satu insiden yang pernah berlaku beberapa tahun lalu, sesuatu yang hampir menamatkan kerjaya Farid Kamil secara mengejut, tetapi kemudian ditutup begitu sahaja. Media hanya sempat mencium bau skandal, namun tidak pernah menemui sumber sebenar. Mereka yang terlibat pula, semua memilih untuk senyap, seolah-olah wujud satu kuasa yang lebih besar yang melindungi kebenaran itu dari terdedah. Farid, dia hanya senyum apabila ditanya, lalu menjawab, "Itu bukan masa yang sesuai untuk dibuka." Setiap tindakan Farid Kamil kini tampak berhati-hati. Dia seperti menyusun setiap langkahnya dengan cermat, memastikan tiada satu pun pergerakan yang mengundang lebih banyak persoalan, tetapi dari segi luarannya, kesehatan, tubuh yang semakin lemah, suara yang kadang-kadang hilang nadanya, jelas menunjukkan ada sesuatu yang sedang bergelora di dalam, lebih dalam daripada sekadar kesakitan fizikal. Kadang-kadang, ketika bercakap dengan peminat atau wartawan, dia seperti hendak memberitahu lebih banyak, tapi kemudian berundur, seolah-olah menyedari bahawa terlalu awal untuk dunia tahu semuanya. Ada satu ruang di rumahnya yang tidak dimasuki sesiapa, sebuah bilik kecil di hujung koridor yang sentiasa berkunci. Anak-anak pun tidak dibenarkan mendekat. Bilik itu, menurut pembantu rumah lama yang pernah tinggal bersama mereka, menyimpan kenangan yang terlalu berat untuk dibuka. Di balik pintunya yang pudar dan berhabuk, mungkin tersembunyi bahagian cerita Farid Kamil yang belum pernah disingkap. Potongan masa lalu, rahsia cinta lama, atau bahkan jawapan kepada perubahan mendadak dalam hidupnya. Apa yang pasti, Farid Kamil bukan sekadar seorang lelaki yang membesarkan anak-anak sendirian. Dia adalah lelaki yang menyimpan ribuan lapisan luka dan rahsia, yang sedikit demi sedikit mulai terkuak, tetapi belum pernah sepenuhnya terbuka. Setiap senyumannya, setiap diamnya, seolah-olah sedang membawa penonton ke satu babak akhir yang belum ditulis, babak di mana segalanya akan terjawab, atau mungkin tidak pernah. Dan disitulah keistimewaan Farid, bukan hanya sebagai pelakon yang memukau penonton dengan lakonan, tetapi sebagai manusia yang menghidupkan rasa ingin tahu, tanpa perlu berkata terlalu banyak. Dia membiarkan kita meneka, bertanya, menanti, kerana barangkali, dalam ketidaktahuan itu, tersimpan keindahan cerita yang sebenarnya. Sebuah kisah yang masih menanti untuk dibongkar. Bila tiba waktunya, malam terus berlalu dan Farid masih di sana, duduk di kerusi kayu lama yang sudah mulai renggang paku-pakunya, menghadap keluar jendela yang berkabus. Langit gelap, bintang pun enggan muncul malam itu. Di dalam rumah, jam berdetik perlahan, dan hanya suara kipas siling yang menyapa keheningan. Di tangan Farid, buku catatan lusuh itu dibuka perlahan-lahan, namun entah mengapa, dia hanya menatapnya lama, tidak satu pun halaman diselak. Tangannya menggenggam pena, tetapi tidak menulis. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dicatat, tapi kata-kata itu tidak pernah datang. Di rak atas meja kecilnya, ada sebuah bingkai foto lama. Gambar dirinya memeluk dua anak yang masih kecil, di tepi pantai yang sudah pun dibangunkan resort kini. Senyuman dalam gambar itu terasa jauh, hampir seperti kenangan yang bukan miliknya. Di belakang bingkai itu, ada sekeping kertas kecil, dilipat rapi. Sesuatu yang tidak pernah disentuh sejak bertahun-tahun. Dia mencapainya, membuka perlahan, dan kemudian menutup kembali, sebelum kita sempat melihat apa yang tertulis. Dia menyimpannya semula, seperti menyimpan satu bahagian dari dirinya yang belum sedia untuk dikongsi. Telepon bimbitnya berbunyi seketika. Nama pemanggil tidak tertera. Dia merenung skrin untuk beberapa saat, tapi tidak menjawab. Hanya satu keluhan yang keluar, seperti seseorang yang sudah lama menanti, tetapi masih tidak pasti apa yang sedang dinanti. Ada sesuatu di matanya malam itu,
Bukan sekadar keletihan, tapi seperti sebuah kesedaran bahawa tidak semua jawapan akan ditemui dan tidak semua persoalan perlukan penjelasan. Di bilik sebelah, anak-anaknya sudah lena. Salah seorang terbatuk perlahan dan Farid segera bangkit, mengambil selimut lalu menyelimutkan tubuh kecil itu. Wajahnya tenang, namun dari gerak tubuhnya, jelas dia sedang memikul sesuatu yang lebih berat dari yang dapat dilihat mata. Sesuatu yang tidak pernah dibincangkan, bahkan dalam doa malamnya. Dan bilik yang terkunci itu masih sunyi, masih seperti dulu. Kuncinya tergantung di dinding dapur, berdebu, berkarat. Pernah sekali, seorang anak kecilnya bertanya, "Ayah, dalam tu ada apa?" Farid hanya tersenyum dan menjawab perlahan, "Nanti, bila kamu dah cukup besar." Tapi apakah itu benar? Atau hanya alasan yang dicipta untuk menangguhkan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak pasti mampu dihadapi? Semua orang ada cara sendiri untuk melupakan. Ada yang bercerita, ada yang menulis, ada yang menangis. Tapi Farid memilih untuk menyimpan. Menyimpan sampai ingatan itu menjadi kabur. Sampai suara dalam hatinya tidak lagi memekik seperti dulu. Namun malam-malam tertentu, bisikan itu kembali, lebih perlahan, lebih tajam. Ia tidak memerlukan kata. Ia hanya menuntut keberanian. Dan bila matahari akhirnya terbit, rumah itu kelihatan seperti biasa. Seorang ayah yang sedang menyediakan sarapan, dua anak yang berebut tempat duduk, televisyen menyiarkan kartun pagi. Namun di celah-celah biasa itu, masih ada yang luar biasa. Sesuatu yang belum dikatakan, belum dilupakan, belum dihadapi. Mungkin satu hari nanti, bilik itu akan terbuka. Mungkin tidak. Dan mungkin itulah kisah sebenar Farid Kamil. Sebuah kisah yang tidak akan pernah selesai ditulis sepenuhnya.